Selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga anda semua berada dalam sihat sejahtera. Kembali lagi kita pada minggu ini dengan sebuah lagi episod di Strata Talk Show. Untuk anda yang baru mengikuti program di Strata Talk Show ini, program ini dibawakan khas oleh The Excel Academy of Real Estate setiap hari Khamis melalui laman rasmi Facebook kami. Dalam program ini, kami akan membincangkan isu dan kes berkaitan pengurusan pembangunan berstrata bersama para jemputan khas yang terdiri daripada profesional industri di Malaysia. Bersama kami pada hari ini ialah Surveyor Syahril Omar, Pengarah Jabatan Pesuruhjaya Bangunan COB, Majlis Pembedaran Kajang, dan beliau akan membincangkan topik yang bertajuk Pengurusan Kewangan GMBMC menurut Akta Pengurusan Strata 2013 Akta 757. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Surveyor Syahril, sila tinggalkan soalan anda di bahagian komen Facebook di bawah dan Surveyor Syahril akan menjawab segala pertanyaan di hujung siaran program ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Surveyor Syahril untuk memulakan perkongsian petang ini. Silakan, Sir. Okay, terima kasih kepada saudara Naufal. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah sekali lagi kepada pihak Excel Academy Strata Real Estate kerana sudi untuk menjemput saya sekali lagi untuk membincangkan ataupun menyampaikanlah isu-isu berbangkit dalam pengurusan strata. Saya rasa satu tindakan yang ataupun satu inisiatif yang wajar diberikan pujianlah kepada Excel ni kerana sentiasa melibatkan kami profesor-profesor berkaitan dengan pengurusan strata ni untuk kita sentiasa alert dan juga kita sentiasa tahulah maksudnya kita tak ketinggalan dalam untuk menanganilah isu-isu berkaitan dengan yang dihadapi oleh pengurusan strata. So ini kali yang keempat saya rasa saya terlibat dalam Strata Talk Show ni, dan selalu kebiasaan saya sebelum ni saya banyak bercerita berkenaan dengan isu-isu berkaitan perundangan, isu-isu berkaitan dengan AGM, pengurusan dan sebagainya. So minggu ni ada kelainan sedikit lah dalam saya punya pembentangan ataupun penyampaian lah, di mana satu isu yang saya rasa perlu diberi perhatian dalam pengurusan strata, iaitu pengurusan kewangan dan akaun. Dan saya percaya saya juga dipahamkanlah oleh pihak pengurusan strata ni pihak Excel Strata bahawa isu ni pernah dibawa dalam conference Excel yang terdahululah. So sengaja saya wujudkan kembali ataupun saya just bawa baliklah topik ini, pengurusan kewangan dan akaun ni, untuk kita refresh lah pada petang ini, walaupun masa yang diberikan saya 1 jam, tapi slide saya agak banyak lah kerana kalau selalunya kebiasaan saya menceramah untuk akaun ni melibatkan sejam lebih lah, tapi saya cuba untuk rangkumkan kerana basically pengurusan kewangan adalah yang saya sampaikan petang ni adalah berdasarkan daripada provision dalam Akta Pengurusan Strata 2013. Okay, dan suka saya juga nak ingatkan, saya bukan background account lah, okay. So I don't have any orang kata experience lah dalam auditing ke apa ke. Saya memang tidak ada background dalam field account ni. Tapi banyak yang saya boleh share adalah berkaitan dengan provision yang sendiri dinyatakan dalam account lah. So kita nak tengok juga apa benda sebenarnya kan dalam pengurusan kewangan ni. Okay, so petang ni kita akan tengok kepada 3, iaitu pertama konsep pengurusan kewangan di bawah Akta Pengurusan Strata 2013. Kalau sempat kita akan go kepada topik yang berikut, iaitu belanjawan atau expenses, dan juga konsep ataupun format Malaysian Private Entities Reporting Standard lah. Okay. Ini yang 3 perkara yang perlu diketahuilah dalam pengurusan kewangan strata. Okay, so tanpa lebih kita pergi kepada topik yang subjek yang pertama, iaitu konsep pengurusan kewangan berdasarkan Akta Pengurusan Strata. Okay, kita faham sebagaimana kita faham dalam pengurusan strata ni, kita ada 3 tempoh ataupun kita ada 3 tempoh pengurusan
iaitu pengurusan di bawah pemaju, pengurusan di bawah Perbandan Pengurusan, juga pengurusan di bawah JMB atau Badan Pengurusan Bersama, dan juga pengurusan di bawah Perbandan Pengurusan. Okey, so dekat sini kalau tuan lihat, untuk kita lihat daripada segi provision lah, di mana ini yang tertera di sini adalah provision bagi kewangan untuk tempoh pemaju, tempoh JMB, tempoh pemaju sebelum AGM pertama, tempoh Perdana Pengurusan dan juga subsidiary lah. Okey, di mana kalau dilihat di sini, yang paling kita kena beri perhatian adalah 3 tempoh lah, iaitu yang pertama, kedua dan keempat. Okey, bagi tempoh yang ketiga iaitu pemaju sebelum AGM pertama MC ni, dia tak banyak, dia adalah untuk kes di mana kalau sekiranya Perdana Pengurusan diwujudkan, Perdana Pengurusan ini wujud dalam tempoh vehicle possession. So saya tak nak consentuh sangatlah untuk yang ketiga ni, sebab mungkin akan mengconfusekan para hadirin yang berada pada hari ni lah. Okey, tapi bear in mind bahawa peruntukan bagi pengurusan kewangan dia dah wujud daripada di peringkat pemaju, di peringkat, dan juga seterusnya kepada peringkat JMB, dan seterusnya kepada peringkat MC. Malah untuk pemaju semasa tempoh pengurusan permulaan, iaitu yang ketiga ni, dia dah ada juga, dan juga untuk subsidiary lah. Alright, so ini juga kita kalau bercerita tentang kewangan, kita akan of course kita tak lari ataupun kita tak lari daripada berkenaan dengan accounts lah. Kita ada terimaan account dan sebagainya. So jadi kalau di sini kita menyatakan, kalau kita lihat di sini peruntukan kat sini untuk terimaan akaun penyelenggaraan, maksudnya kat sini dah ada kewajipan terimaan akaun penyelenggaraan di bawah pemaju, ada peruntukan di bawah Seksyen 10(3)A, dan juga yang menyatakan bahawa cas yang diterima oleh pemaju daripada pembeli perlu dimasukkan dalam akaun penyelenggaraan. Okey, yang kedua adalah cas yang hendaklah dibayar oleh pemaju berkenaan petak di dalam kawasan pemaju itu yang belum dijual di bawah peruntukan 10 Seksyen 10(3)B. Manakala untuk JMB, okey, untuk terimaan akaun penyelenggaraan ni dia dinyatakan di bawah Seksyen 23 kurungan 2 daripada A, B, C, D, E, di mana kalau dilihat kat sini, semua baki wang akaun dan penyelenggaraan dipindahkan oleh pemaju kepada Badan Bersama. Semua mana-mana bahagian charge yang dikenakan oleh atau kena dibayar oleh kepada Badan Pengurusan Bersama, semua wang yang diperoleh dari pajakan sewa atau pengeluaran mana-mana harta yang boleh dicas dengan sah atau oleh Badan Pengurusan Bersama, dan semua wang dan harta lain yang boleh mengikut apa-apa cara menjadi kena dibayar kepada atau terletak hak kepada Badan Pengurusan Bersama, iaitu berkenaan dengan apa-apa yang bersampingan dengan fungsi dan kuasanya, dan semua wang lain yang diterima dengan sah oleh Badan Pengurusan Bersama termasuk bunga, derma dan amanah. Okey, so kat sini ini adalah perkara yang boleh dimasukkan di bawah terimaan akaun penyelenggaraan. Okey, untuk JMB di atas ni pemaju dan juga JMB, manakala untuk pemaju Perdana Pengurusan ni sama juga, okey, tapi dia punya peruntukan di bawah Seksyen 50. Okey, kalau saya ingin menarik perhatiannya untuk perkara kelima, iaitu semua wang lain yang diterima dengan sah oleh Badan Pengurusan Bersama termasuk bunga, derma dan amanah. Bermaksudnya kalau dekat sini apa-apa wang yang diterima perlu dimasukkan, termasuk bunga, interest, derma ataupun amanah ataupun apa-apa penerimaan lah. Okey, maksudnya kat sini perlu dimasukkan di bawah akaun penyelenggaraan. Okey, alright, so penggunaan akaun penyelenggaraan pun juga ada kat sini juga, di bawah Akta Penyelenggaraan juga telah menetapkan penggunaan akaun penyelenggaraan. Maksudnya apa yang boleh digunakan, maksudnya duit yang diterima di bawah akaun apa yang boleh digunakan. So yang pertama, kalau kita lihat menyelenggarakan harta bersama dalam keadaan baik, okey, di mana ada peruntukan di bawah Seksyen 10, Seksyen 23 dan juga Seksyen 50. Okey, yang kedua adalah membayar perbelanjaan yang dilakukan dalam menyediakan perkhidmatan pembersihan bagi harta bersama. Yang ketiga, membayar apa-apa premium insurans lah, okey. Dan yang keempat, apa-apa notis perintah yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan di bawah atap parit adalat, kerja pengecatan kecil, okey, small painting, dan juga menjalankan pemeriksaan di bawah bagi semua pendawaian electrician lah, okey, di bawah ni untuk perkara ke-6. Manakala lain-lain perkara ni yang seperti dinyatakan, kalau saya nak go detail
takut masa tak meningkat. Tak ni lah sebab ini pun dah 10 minit kita bersiaran. Okay. Alright. So ini bagi penggunaan akaun penjanggaan lah. Alright. Yang ni tuan-tuan puan-puan boleh lihat dalam akta pengurusan strata di bawah peruntukan yang dinyatakan di sini lah 10, 23 dan 50. Alright. So saya nasihatkan kalau mana-mana yang pemilik strata ataupun mana-mana komiti, saya nasihatkan untuk dapatkan satu salinan akta pengurusan strata untuk kita lihat lah, untuk kita lihat lah untuk apa-apa terima akaun penjanggaan. Okay. Manakala kita selain daripada akaun penjanggaan, kita ada kumpulan wang penjelas ataupun sinking fund. Saya rasa ini pun saya tak perlu nak memperjelaskan tetapi kita ada kewajipan di mana sebagaimana saya cakap tadi untuk akaun penjanggaan sama juga. Kita ada 3 tempoh yang utama di dalam pengurusan strata, di mana di bawah pemaju, di bawah JMB dan juga di bawah Perdana Pengurusan. Yang 3 yang utamalah. Di mana kat sini kalau kita lihat keterangan dia adalah, peruntukannya adalah hendaklah membuka satu kumpulan wang penjelas berkenaan dengan setiap kawasan pemajuan dengan satu bank atau institusi kewangan. So bermaksud kat sini, kalau kita lihat untuk akaun penyelenggaraan dan juga akaun penjelas, dia perlu sebuah skim strata perlu ada 2 akaun lah yang perlu berdaftar dengan bank, iaitu yang pertama akaun penyelenggaraan dan juga akaun kumpulan wang penjelas lah. Okay, ataupun kumpulan sinking fund. So meaningnya kalau saya rasa mungkin most of kita punya viewers pada petang ni dah faham berkenaan dengan tanggungjawab untuk buka 2 akaun lah. So harap tidak ada lagi persoalan kenapa boleh ke buka 1 muka, boleh buka 2 ke. Kat sini dah jelas, you perlu buka akaun yang berasingan lah untuk akaun penyelenggaraan dan juga akaun kumpulan sinking fund. Alright. So penggunaan akaun sinking fund ni apa dia? Selalu juga saya mendapat pertanyaan lah, okay, daripada pemilik strata, daripada komiti, even daripada property managers berkenaan apa yang boleh digunakan dalam akaun penyelenggaraan. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, okay, ini adalah yang dinyatakan ni 5 yang dinyatakan di sini adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam akta di bawah seksyen yang dinyatakan di sini, iaitu seksyen 11, seksyen 24 dan juga seksyen 21. Di mana untuk dana di bawah akaun penyelenggaraan jelas, kita boleh gunakan untuk pengecatan semula mana-mana bahagian harta bersama, penggunaan apa-apa harta alih bagi kegunaan berhubung dengan harta bersama, pembaharuan dan penggantian apa-apa lekapan atau lekapan yang terdapat dalam mana-mana harta bersama, menaik taraf ataupun mengelokkan harta bersama dan apa-apa perenjak bonda lain sebagaimana difikirkan perlu. So dekat sini kalau kita lihat, kebanyakan kerja-kerja yang dinyatakan di bawah dalam akta ini, dia melibatkan kerja-kerja yang berskala besar. Kalau kita yang pertama ni repainting of the whole building, ataupun kita memperoleh apa-apa harta alih, okey, macam contoh machineries, equipments yang besar lah, okey, dan juga pembaikan ataupun apa-apa lekapan yang terdapat pada ni lah. Ini contoh macam infrastruktur di dalam kawasan tu sendiri. So kalau kita lihat perbezaan di antara akaun penyelenggaraan dan juga akaun sinking fund, di mana akaun penyelenggaraan totally digunakan untuk kerja-kerja selenggara lah untuk sim strata tersebut, manakala untuk kumpulan wang penjelas adalah untuk berkaitan dengan berkaitan dengan kerja-kerja yang melibatkan one off ataupun pada skala yang besar, ataupun apa-apa capital expenses yang difikirkan perlulah. Okay, dan perlu diingat, saya sering mendapat pertanyaan daripada pihak JMB, pihak ni, bahawa boleh tak mereka nak menggunakan sinking fund untuk cover apa-apa. Jawapan saya sebenarnya memang tidak boleh lah. Okay, dan sekiranya kalau maksudnya dekat sini kalau ada keterdesakan ataupun urgensi untuk menggunakan, sebaiknya digantikan balik. Itu konsep ya. Dia memang tidak ada kesalahan kalau you nak menggunakan pakai, tapi kalau boleh, sebab in the end nanti akaun sinking fund ni akan diaudit. Kan, so jadi auditors akan lihat sama ada you comply kepada peruntukan akta ini. So you kena jawab lah. Alright, so saya tak nak komen lebih itu. Mungkin nanti meningkat persoalan lah. Okay, so jadi kita lihat kewajipan berhubungan dengan akaun daripada segi penyata kewangan. Okay, ia memang menjadi tanggungjawab daripada pemaju, Badan Pengurusan untuk menyediakan penyata kewangan ataupun statement account.
Okey, melantik juru-juru syarikat juga merupakan satu perkara yang sangat penting. Okey, ini memang bukan kita di COB kita sengajalah untuk kata you kena buat audit account, sebab ini memang peruntukan daripada atas. Okey, macam kat sini menyediakan statement of account, okey, melantik juru audit syarikat. Okey, berikutnya memfailkan laporan akaun beraudit. Ini memang satu keperluan lah, di mana kalau kat sini apa yang dinyatakan di sini adalah satu peruntukan kewajipan yang perlu dipatuhi oleh pemaju, JMB, MC dan juga pemaju di peringkat tempoh pengurusan permulaan lah. Okey. Dan akses penuh dan bebas. Maksudnya kat sini memberi Pesuruhjaya atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Pesuruhjaya bertujuan untuk bertindak memberikan akses penuh bebas dan berkenaan dengan akaun lah. So maksudnya kena sekiranya ada apa-apa isu lah daripada ni, COB ada kuasa untuk JB ada kuasa untuk membenarkan COB untuk menyimak lah apa-apa isu berkaitan dengan akaun. Okey, kuasa untuk melantik juru-audit syarikat juga terletak kepada COB juga untuk menyiasat apa-apa akaun dan rekod yang dinyatakan oleh Seksyen 1 dan pemaju Badan Pengurusan Bersama hendaklah membayar semua penjagaan dilakukan. Maksudnya kat sini COB boleh melantik tapi kos ni perlu ditanggung oleh sama ada pemaju, JMB dan juga MC. Okey. Ini pun ada dinyatakan dalam Akta Pengurusan Serata. Alright. Dan juga kewajipan pengurusan berhubung dengan untuk mengemukakan dokumen. Okey, so maksud kat sini JMB, MC hendaklah memberi ataupun pemaju perlu hendaklah memberi Pesuruhjaya ataupun Pesuruhjaya atau mana-mana pihak berkuasa awam penyerta laporan akaun maklumat berkenaan apa-apa aktiviti dan kewangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pesuruhjaya Bangunan. So maksud kat sini COB berhak untuk mendapatkan apa-apa maklumat lah. Okey, dan juga apa-apa dokumen berkaitan termasuklah invoice ke, okey, receipt dan sebagainya berdasarkan isu berbangkit lah. Alright. So ini memang dinyatakan di bawah, kalau kat sini boleh lihat, saya lupa nak cakap tadi, jadual ni boleh lihat kat sini adalah section yang berkaitan lah. Okey. Alright. Format dokumen juga hendaklah penyerta dan laporan akaun yang disebut di Sabtu hendaklah dalam bentuk apa yang ditukar oleh Pesuruhjaya Bangunan. Ini yang terkait di bawah Seksyen 14, 26, 54 dan juga 62 lah. Alright. Dan ketidakpatuhan, okey, ini kalau sekiranya tidak patuh untuk yang dinyatakan tadi, boleh boleh dianggap melakukan kesalahan dan boleh didenda tidak melebihi RM250,000 dan dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. So that's why kita di COB ni kita amat menekankan kepada JBMC untuk juga pemaju untuk ambil serius lah berkaitan dengan isu berkaitan dengan kewangan. That's why sebab kalau tidak patuhnya tadi, kalau kegagalan anda untuk melantik juru audit untuk untuk tidak patuhlah dalam peruntukan di bawah Seksyen 14, 26, 54 dan juga 62 ni, dia ada kesalahan dekat sini. Okay. So bukan kita nak takutkan, tapi ini memang peruntukan undang-undang lah. Okay. So there is no problem pada saya, tak ada masalah kalau sekiranya di peringkat awal dah memang dinyatakan lah. Okay. Alright. So kewajipan juga di bawah jadual kedua, okay, juga dinyatakan berkaitan dengan di bawah perenggan 7 berkaitan dengan penyimpanan rekod dan pembayaran pengurusan, di mana kat sini dinyatakan bahawa jawatankuasa hendaklah menyediakan bagi setiap mesyuarat agung tahunan akaun yang mana sepatutnya berhubung dengan semua wang pembayaran dan pengurusan dan pendapatan pembayaran pengurusan itulah, dan jawatankuasa pengurusan hendaklah dalam masa 28 hari daripada suatu mesyuarat agung memfailkan kepada Pesuruhjaya Bangunan salinan yang diperiksa benar bagi akaun yang teraudit bagi pembayaran pengurusan yang dengan laporan juru audit yang telah dibentangkan pada mesyuarat agung. So meaning kalau sekiranya ada apa-apa laporan teraudit, kena difailkan dalam masa 28 hari kepada COB. Alright. Ni selepas EJM lah. Alright. Okay. Dan juga akaun benar hendaklah diaudit secara tahunan oleh seorang juru syarikat yang diluluskan oleh jawatan berkuasa pengurusan. Di masa kat sini memang menjadi sebagaimana kita lihat dalam peruntukan sebelum ni, dia dah jelas kat sini menyatakan memang juru audit syarikat perlu dilantik oleh jawatan kuasa lah. Dan jawatankuasa pengurusan adalah membenarkan pada setiap masa yang munasabah akses penuh dan bebas dan rekod kepada rekod perakaunan dan membenarkan perusahaan membuat salinan atau membuat cabutan daripada mana rekod perakaunan itu.
Okey, ini berhubung dengan recording lah, maksudnya kat sini COB boleh mendapatkan salinan. Kalau sekiranya tak ada, kita berhak untuk meminta kepada JMMC memberi kita satu salinan lah. Alright. So Mesyuarat Agung dan Pemerintah Pengurusan hendaklah mengadakan hendaklah mengadakan Mesyuarat Agung untuk menimbangkan akaun pemilihan jawatan kuasa dan juga terasa apa-apa perkara lain, perkara yang munasabah lah. Okey. So dekat sini dinyatakan dekat sini bahawa Perbadan Pengurusan akaun ni juga merupakan satu perkara yang wajib menjadi agenda lah dalam setiap AGM. Okey. Dan juga perlu diingatkan juga kalau dalam AGM pun juga ada melibatkan isu berkaitan kewangan lah. So dekat sini memang JMB perlu, okey, perlu maksudnya untuk kewangan ni perlu perlu telus lah. Okey, that's why pada saya pendapat saya sebenarnya untuk akaun ni adalah satu tools untuk transparansi untuk dan juga due diligence lah kepada JBMC ni. Kalau sekiranya dia menjalankan tanggungjawab dia dengan betul, so sepatutnya dia tak ada masalah untuk dia menjalankan audit. Okey, so sebab selalunya kita selalu di peringkat COB ni kita menghadapi kita banyak menerima rungutan dan juga kita menerima luahan lah mengatakan mereka tak boleh nak audit account. Okey, ada isu daripada segi isu of isu tidak dapat mengaudit account berikutan kehilangan rekod dan sebagainya lah. Okay, so suka saya nak ingatkan sebenarnya kewajipan untuk akaun ni sebenarnya tak perlu dilihat sebagai satu beban lah kepada JBMC. Apa yang penting adalah you follow kepada protokol ATA dan sekiranya ada apa-apa masalah boleh berhubung dengan pihak COB. Di pihak COB kita tak ada masalah untuk kita memberi khidmat nasihat lah sebab kita di COB, setiap COB ada penolong accountant ataupun accountant yang bertauliah untuk memberi ulasan lah berkaitan apa-apa isu yang berlaku dalam berkaitan kewangan lah. Okay, so kalau dalam kes ni apa yang saya boleh advise, jangan takut lah, jangan takut untuk kalau sekiranya apa-apa just come to COB untuk kita lihat apa masalah yang berlaku. Yang penting audit tak boleh stop. Kewangan audit dan juga penyelenggaraan tak boleh stop. Itu yang saya boleh tekankan lah. Okay, so kita pun dah boleh pergi kepada peringkat berikutnya iaitu belanjawan ataupun expenses ataupun budgeting lah dalam JMBMC ni. Okay, so kalau kita lihat di bawah JM Pemaju JMBMC ni ada tanggungjawab di mana kat sini pemaju hendaklah membayar cas caruman kepada kumpulan majelis, di mana di bawah pemaju ada peruntukan di bawah Seksyen 12(3), JMB ada peruntukan yang sama, membayar pemilih petak hendaklah membayar cas di bawah Seksyen 23, manakala untuk MC di bawah Seksyen 68 di mana pemilih hendaklah membayar cas caruman kepada kumpulan wang perjelas dan juga pengurusan subsidiari. Okey, so dekat sini ini bagi berkaitan dengan kumpulan wang perjelas lah. Okey, alright. So kalau kita lihat objektif untuk belanjawan ni, okay, kalau kita lihat dekat sini dia bersalin berkait lah, di mana yang pertamanya adalah untuk mewujudkan accountability dalam pengurusan kewangan untuk pengurusan kutipan wang awam lah. Sebab kalau kita lihat sebenarnya maintenance fees ataupun sikifah yang diperoleh daripada pemilik ini adalah melibatkan kepentingan awam, public stake, ada public stake kat sini lah. So that's why kena ada satu perasaan accountability di peringkat JMMC. Yang kedua adalah untuk menyediakan satu anggaran kutipan dan pembelanjaan. Maksudnya kat sini objektif dia dekat sini of course apa-apa yang dalam JMMC ni memerlukan satu anggaran dan satu kutipan dan penunjukan sistematik lah. Okey. Yang berikutnya adalah menunjukkan arah dan penyatuan rancangan JBMC dan juga memastikan perancangan dikawal. Ini yang paling penting lah. That's why untuk apa-apa dalam belanjawan ni yang penting adalah cara kawalan tersebut supaya tak burst, okay, tak cukup, defisit dan sebagainya lah. Alright. Dan ini adalah objektif bagi kewangan. So kepentingan dia yang pertama, dari sudut kawalan boleh dijadikan sebagai alat pengukuran bagi memandingkan pencapaian sepatutnya. Okey. Yang kedua adalah kepercayaan, meningkatkan tahap kepercayaan keyakinan pengguna. That's why kalau sebuah JBMC, pemaju dan sebagainya, kalau dapat menjalankan belanjawan di bawah ni
dia sepatutnya tak ada masalah lah. Okay, so bila dia tak ada masalah menjalankan, maksudnya dia berjaya ni, kepercayaan dan keyakinan dia akan lebih tinggi lah. Okay, yang ketiga adalah kedudukan kewangan. Mengetahui tahap kedudukan kewangan semasa JMBMC bagi mencari strategi dan perusahaan yang lebih sistematik lah. Okay, dan hal paling akhir sekali adalah sebagai hubungan dua hala. Maksudnya dekat sini medium dia antara anggota jawatan dengan pemunya petak. So maksudnya dekat sini because bajet ini akan dilaksanakan oleh akan dinyatakan kepada penduduk. So that's why penting untuk satu transparansi diwujudkanlah di peringkat anggota jawatankuasa supaya tidak ada isu berkaitan salah laku dan sebagainya lah. Okay, dan juga mewujudkan macam tadi, perkara yang kedua tadi mewujudkan kepercayaan di peringkat JMBMC. Okay, so kat sini adalah contoh ya, borang-borang berkaitan penyata pembayaran perkhidmatan. Ini adalah macam contoh lah, okay, bagi JMBMC tersebut. Boleh gunakan yang ni lah, di mana kat sini adalah sebagaimana senarai perbelanjaan yang boleh dirancang lah berdasarkan sini. Kalau kita lihat daripada sudut berdasarkan kepada facilities yang ada dalam JMBMC tersebut. Okay, dan yang paling penting adalah untuk menyatakan untuk kita nak tetapkan berapa jumlah maintenance, kadar cas perniagaan di boleh ditetapkan dalam sebuah jawatankuasa ni. Okay, perlu saya ingatkan juga, okay, cas maintenance yang kita bayar, cas maintenance yang dinyatakan berdasarkan unit share di bawah jadual pertama sebenarnya adalah berdasarkan kepada perbelanjaan yang ditetapkan dalam sebuah skim serata tu. So dia tak ada isu lah, tak ada isu of tak ada isu of dia punya sebuah JMB pemaju ke menetapkan kadar cas yang tidak bersabar. Because pada pendapat saya sebagai orang yang sebagai profesional dalam property management ni, pada pendapat saya semua kadar cas adalah berdasarkan perkara yang dinyatakan dalam slide inilah. Okay, sebab dia tak ada isu of siapa-siapa nak makan lebih ke makan kurang ke apa ke, tak ada isu. Because apa yang ditetapkan adalah berdasarkan kepada jumlah pekerjaan sebagaimana yang Puan lihat di dalam slide inilah. Okay, alright. So bagi pengiraan kadar unit share juga, ini adalah contohlah pengiraan kadar unit share. Saya tak nak pergi dengan lebih lanjut lah because masa pun tak mengizinkan. Okay, so yang penting adalah kalau kita lihat kat sini, cas penyelenggaraan adalah berdasarkan kepada jumlah keseluruhan unit share yang akan didarab dengan unit share berdasarkan kepada cas penyelenggaraan bagi setiap petak. Okay, so dekat sini kita boleh lihat dan juga cas sinking fund ni adalah 10% daripada kadar cas penyelenggaraan. Okay, itu dinyatakan. So kalau kita lihat kat sini, bagi jumlah konsentrasi adalah berdasarkan kadar jumlah cas penyelenggaraan dan juga kadar bagi kumpulan wang berjelas. Okay, so inilah dah contoh. Okay, so ini saya tak nak go to detail lah sebab ini lebih kepada isu-isu macam dia lebih mathematical lah sikit kan. Okay, tapi saya rasa pihak tuan-tuan dan puan-puan mungkin lebih arif lah berkenaan dengan skim serata di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ini cadangan kadar cas adil mengikut unit share. Okay, sebagaimana saya katakan, dia semua adalah berdasarkan kepada anggaran pembelanjaan di dalam kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Dia lebih sesuai kalau sekiranya terdapat ada actual account yang boleh tuan-tuan puan-puan menjadikan satu penanda aras lah. Okey, sama ada nak naikkan ke turunkan ke, ini berdasarkan kepada perkara-perkara yang dinyatakan di bawah bilangan ini. Alright, so dia sepatutnya tak ada isu lah. Alright, so ini adalah contoh pengiraan kadar unit share. Okey, so saya tak nak go to detail lah. Okey, alright, so ini berkaitan dengan isu inilah. Alright, so yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan Malaysian Private Entities Reporting Standard ataupun MPERS. Ini adalah satu format lah, okay, di mana pemakaian MPERS ini adalah sebagai asas penyediaan penyata kewangan bagi pihak pengurusan bermula pada atau selepas 1 Januari 2016. Okey, di mana di bawah Masjid MNKT ke-69 yang bersidang pada 26 Januari 2015 telah menimbang dan bersetuju untuk
dengan cadang pemakaian AMPES sebagai asas penyediaan penyerta kewangan bagi pihak pengurusan bangunan berserata lah. Okay, so yang penting dalam AMPES ni dia lebih pada saya lebih simple lah compared to penyediaan financial reporting yang kalau ikut yang audit punya lah. Okay, so dekat sini adalah perkara-perkara yang dinyatakan dalam akaun yang perlu dinyatakan, iaitu maklumat am pihak pengurusan berserta di mana perlu dinyatakan nama jawatan ahli pengurusan yang dipilih. Okay, laporan jawatan kuasa melaporkan aktiviti utama bagi pihak pengurusan dan juga daripada segi maklumat background berkaitan dengan komiti lah. Okay, dan yang ketiga penyerta jawatan kuasa statement by committee. Okay, yang merupakan penyerta daripada jawatan kuasa mengenai maklumat kewangan yang dinyatakan pada penyerta kewangan tahunan adalah benar dan sahih yang selari dengan akta peserta. Penyerta ini hendaklah ditangani oleh pengurusi setiausaha dan bernahari. Okay. Dan juga ada laporan juru audit di mana penyertaan daripada juru audit swasta identik oleh pihak pengurusan bagi menyatakan bahawa penyerta kewangan yang disediakan bagi pihak pengurusan adalah benar dan sahih, dan sekiranya penyediaan penyerta kewangan ini tidak memenuhi standard perakaunan yang diletakkan, hendaklah dinyatakan dalam laporan ini. Okey. Dan juga daripada segi penyerta kedudukan kewangan, statement of financial position, di mana melaporkan aset, liability dan equity pihak pengurusan pada satu tarikh tertentu. Dalam tiga kata lain dia menyediakan sumber kewajipan dan bukti dan pemilikan pihak pengurusan pada tentulah. Dan juga ada dalam AMPES ni pula perlu dinyatakan berkenaan income statement dan juga penyerta perubahan kewangan, statement of changes in equity lah. Alright. So yang berikutnya adalah penyerta aliran tunai secara langsung, cash flow, direct method, dan nota penyerta kewangan note to financial statement lah. Okey, yang ini lebih kepada ulasan daripada juru audit. Okey, perlu diingatkan bahawa kegagalan pihak pengurusan untuk mengumumkan penyerta kewangan berasaskan AMPES, pihak COB akan memulakan semula kepada JMMC untuk memastikan form yang dipatuhi oleh pihak pengurusan dan pihak pengurusan hendaklah memastikan juru audit yang dilantik melaksanakan seperti mana arahan yang telah ditetapkan. Okey. So section 2 ini adalah daripada segi punca kuasa lah, di mana ia berdasarkan section 2 Akta Akuan Berkanun 90 dan juga Akta Syarikat 2016. Okey. So ini adalah laporan-laporan yang akan dikeluarkan oleh juru audit bagi akaun audit tersebut. Okey, di mana maklumat kewangan disediakan berdasarkan prinsip akaunan. Ada empat kategori lah laporan yang akan dikeluarkan oleh pihak audit, iaitu yang pertama laporan pendapat tanpa syarat, di mana kat sini kalau kita lihat laporannya adalah lengkap lah, maklumat kewangan dia adalah berdasarkan pada prinsip kewangan. Pengurusan kewangan mematuhi Akta 77. Okey, kerjasama maklumat penjelasan yang diberikan oleh nasabah dan pendedahan yang sekutnya terhadap perkara yang material lah. Okey, yang kedua adalah laporan pendapat bersyarat jika wujud perkara yang mengakibatkan ketidakpatuhan kekangan terhadap skop akaun ada pertindakan dalam proses audit. Juru audit berhak memberi laporan bersyarat dengan tambahan perenggan yang merupakan teguran juru audit terhadap penyerta kewangan yang disediakan. Okey. Yang ketiga adalah laporan pendapat bertentangan jika juru audit percaya bahawa keseluruhan penyerta kewangan secara materialnya telah tersalah nyata dan tidak menggambarkan kedudukan kewangan, operasi dan tunai secara benar dan saksama serta disediakan tidak seperti standard perekonomian dunia umum. Dan yang keempat adalah laporan penafian pendapat, di mana jika juru audit tidak memusnahkan sama ada penyerta kewangan yang telah disediakan secara benar dan sama-sama akibat daripada kekangan yang serius. Okey. So ini adalah kategori laporan dalam juru audit lah. So that's why pada saya kalau kita melihat kepada syarat-syarat yang dinyatakan di sini, tidak ada sebab oleh JMMC ni untuk takut untuk tak boleh, maksudnya kat sini dia kalau dia takut tak boleh audit ke apa ke, dia tidak ada isu on that lah, di mana audit tetap akan berjalan, cuma kat sini akan ada kategori laporan yang akan dikeluarkan oleh juru audit lah. Okey. So itu yang kena lihat lah kat sini. So pada saya dekat sini lah nanti akan teguran yang berada dalam laporan
di sinilah yang akan membantu JMBS tersebut untuk dia membetulkan apa yang silap lah. Okay, so that's why pada saya tidak ada isu on that lah. Okay, so ini adalah dokumen-dokumen kewangan JMMC yang perlu diketahui, contoh macam buku tunai, ledger hasil panjang wang rucit, ledger voucher bayaran, fail pembelanjaan, penyerta bank, keratan buku cek, invoice, belian, data aset dan sebagainya lah. Okey, di mana kat sini akan dinyatakan dalam maklumat pihak pengurusan, okey, laporan jawatankuasa, penyerta jawatankuasa, laporan juru audit, okey, penyerta kedudukan. So dokumen ini amat diperlukan untuk JMMC lah. Okay, so ini adalah contoh. Saya rasa tak perlu saya go to detail, mungkin tuan-tuan pun pernah lihat lah kot. Okay, tapi ini adalah laporan akaun yang berdasarkan daripada Ampers tadi lah. Alright, so itu sajalah kot pada saya pada petang ini. Ini contoh laporan itu ya. So saya sebelum saya pergi kepada yang terakhir iaitu sesi soal jawab, saya juga ingin menarik perhatian kepada JMMC, kalau boleh please dapatkan satu salinan. Okey, kalau dapat tak ni? Saya tak nampak je. Satu salinan buku garis panduan kaedah perolehan pihak pengurusan bangunan berserata di bawah ataupun serata, di mana garis panduan ni ada, kalau tak saya ada dinyatakan dalam website KPKT lah, ataupun website Jabatan Perumahan Negara. So yang ini sebenarnya garis panduan ni sangat bagus yang dikeluarkan oleh pihak KPKT, di mana kat sini dia memberikan guideline kepada JMMC untuk bagaimana untuk menggembling ataupun mengguna pakai wang akaun perniagaan juga singipan lah. Okey, kalau lihat kat sini nampak tak dekat sikit? Tak dapat. Okey, so dekat sini maksudnya untuk garis panduan ni, alright, dia sebenarnya dia berdasarkan kepada perkeliling pembendaraan kewangan lah. So kat sini dia memberi guideline untuk tuan-tuan dan puan-puan dia sebagai JMMC, untuk maksudnya kat sini macam mana nak guna duit, macam mana nak go daripada segi ada proses-proses dan peringkat untuk perolehan lah. Menggunakan, maksudnya kat sini nak gunakan untuk kalau sekiranya nak memerlukan untuk sebut harga macam mana, untuk mendapatkan tender macam mana, kalau sekiranya memerlukan pembelanjaan melebihi 100,000, 200,000. So kat garis panduan ni dia lebih complete lah untuk tuan-tuan perempuan. Maksudnya kat sini guide tuan-tuan perempuan apa yang perlu dilakukan. Okay, so saya rasa itu saja di peringkat saya untuk saya pada petang ni. So saya buka kepada Q&A lah, kalau ada sekiranya Q&A di peringkat tuan-tuan perempuan. Alright, terima kasih kepada Surveyor Syahril untuk perkongsian sebentar tadi. Maybe Surveyor kalau nak tunjuk boleh tunjuk kat depan ke? Sebab saya pakai green screen kan. Tak apa, nanti saya rasa benda ni garis panduan ni ada dalam website KPKT lah, so boleh refer kat garis panduan tersebut lah. Saya nak share tempat nak untuk scan. Okay. Seterusnya kita akan beralih kepada sesi soal jawab, di mana Surveyor Syahril akan menjawab sebarang soalan anda tentang topik pada hari ini. Alright, so untuk soalan yang pertama, kita ada soalan daripada Cik Mizadi. Adakah pemaju perlu membuka satu akaun penyelenggaraan berkenaan dengan setiap kawasan pemajuan dengan suatu bank atau institusi kewangan? Okey, yang ni clear lah. Kalau tadi untuk pemaju ni sebenarnya memang kalau kita lihat dekat sini, satu kawasan pemajuan melibatkan kalau satu lot pemajuan lah, memang perlu dibuka satu akaun penyelenggaraan. Maksudnya kat sini kalau sekiranya skim pemaju yang dibina ataupun yang telah diluluskan di bawah satu lot pemajuan, dia perlu membuka akaun satu akaun penyelenggaraan dan juga satu akaun kepulangan penjelas. So dia kena buka dua. So saya difahamkan juga kadang-kadang ada pemaju yang dia ada berfasa. Okay, so kita kena lihat fasa tu dia ada lot yang berbeza ataupun lot yang sama. So kalau dia ada lot yang berbeza, maksudnya JMB juga akan berbeza. So meaning dia perlu membuka akaun yang berasingan lah. Maksudnya pada setiap JMB yang ditubuhkan dalam setiap skim serata yang diluluskan.
mengikut lot-lot yang berbeza lah. Kalau sekiranya skim strata tersebut dalam satu lot kawasan pemajuan, memadai dia buka satu akaun penyelenggaraan dan juga akaun kumpulan wang jelas. Itu jawapan saya lah untuk soalan ini. Alright. Seterusnya kita ada soalan daripada Cik Shikin Syahrul. Apakah yang akan terjadi kepada akaun-akaun tersebut sekiranya berlaku pembubaran antara badan pengurusan? Okey. Dia ada dua tempoh. Okey, kalau akaun-akaun untuk kalau melihat pada persoalan ni, dia kata kalau pembubaran badan pengurusan. So selalunya kalau pembubaran badan pengurusan pembubaran ni bermaksud sama ada telah wujud badan pengurusan MC, Management Corporation, maksudnya transitioning JMB kepada MC. So untuk di situasi akaun di bawah JMB perlu diaudit, okey, dan bakinya kena hand over kepada akaun MC, dan akaun JMB yang masa JMB tadi maksudnya bila dah dibubar kepada MC, akaun tu perlu ditutup lah. Okey. Manakala ada juga tempoh dalam pengurusan sekiranya MC tu maksudnya ditamatkan, dibubarkan, maksudnya ada dalam kes kalau ada certain cases yang di mana MC tu dia telah ditamatkan di tamat korporasi, yang ni pun sama juga, dia perlu audit dan juga perlu ditutup lah. Maksudnya kat situ nanti baki tu dia ada prosedur, tapi saya tak nak sentuh yang tadi MC lah, tapi ke practice ataupun the norm untuk isu pembubaran ni lebih kepada transitioning daripada JMB kepada MC. So dalam kes ni dia memang dia perlu pindahkan segala baki akaun kepada akaun MC yang baru, dan juga akaunnya perlu ditutup lah. Maknanya dia tidak ada dia macam tu lah, dia simple as that, dan juga dia perlu diaudit sebelum diserahkan kepada MC. Okay. Alright, that is for that questions lah. Alright. Baik, moving on. Kita ada soalan daripada Cik Nazliana Nazarudin. Apakah tujuan akaun kumpulan wang penjelas dan adakah JMB menguruskan akaun berkenaan? Okey. Sebagaimana saya nyatakan tadi, okey, untuk akaun kumpulan wang penjelas ataupun sinking fund, tujuannya adalah untuk, kalau kita lihat dekat sini, sinking fund ni lebih kepada, kalau dalam erti kata yang lebih mudah difahami, adalah untuk contingency lah. Maksudnya untuk emergency fund. Okey, sekiranya berlaku, macam saya kata, kalau kita lihat daripada tujuan dinyatakan tadi pun, dia lebih kepada perbelanjaan yang lebih kepada perbelanjaan yang pada skala yang besar lah. Okay, so that's why dia perlu ada sinking fund ni adalah lebih kepada emergency fund kepada JMBMC tersebut. So dia ada, maksudnya kat sini kalau kalau kita bayar maintenance fees tu, dia kena ada some sort of emergency ataupun contingency. Itu tujuan dia sebenarnya, dan benda ni dinyatakan dalam akta di bawah section yang saya nyatakan tadi, dan memang menjadi tanggungjawab JMB untuk, dia bukan saja JMB, dia macam saya kata tadi, pemaju, JMB, MC, okay, ejen pengurusan dan sebagainya, memang menjadi tanggungjawab mereka untuk mereka uruskan. Okay. Alright, terakhir kita ada soalan daripada Encik J.K. Lau. Is GMB MC account prepared under cash basis or accrual basis? Okay, yang ni lebih kepada accounting. Alright. So apa yang saya boleh jawab, sebenarnya account ni di prepared sebenarnya on sebab yang ni lebih kepada terma account ni saya kurang fasih sedikit lah. Apa yang saya tahu adalah dia boleh diterima untuk cash, dan accrual ni saya tak sure sama ada accrued basis ni. Yang penting adalah dia follow kepada peruntukan yang dinyatakan dalam peruntukan ATA. Okay, cuma untuk to answer this question, saya show pada penyanyi soalan ni, kalau boleh di refer kepada accountant di dalam COB sendirilah. Saya pun tak berapa understand juga, untuk sebab saya lebih kepada peruntukan, lebih kepada provisional punya ni lah. Okay, tapi yang penting adalah terimaan dia daripada segi penerimaan, dia boleh
dia mengikut kepada protokol ATA. As long as dia follow pada protokol ATA, pada pendapat saya tak ada masalah lah. Okay. Dia as long as dia tidak melanggar mana-mana terma accounting lah. Okay. Alright. So I'm sorry, saya tak boleh nak memberi jawapan sedikit sebab saya takut kalau sekarang jawab salah pula nanti you faham kan. So my advice is if you can refer to kepada COB, mana-mana COB lah yang ada accountant untuk dia bagi pandangan on this issue of on cash basis ataupun accrual basis. Okay, I think that is all. Itu saja daripada saya. Kini kita telah pun sampai ke penghujung rancangan buah bicara ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Surveyor Syahril untuk perkongsian sebentar tadi, dan juga para peserta sekalian untuk sudi bersama kita pada hari ini. Saya ingin mengambil peluang ini untuk menjemput anda semua ke seminar CPD yang akan berlangsung pada 28 Januari 9 hingga 12 tengah hari oleh Saraswati Sherkiduro with the topic of Strata Management Regulations and Bylaws, Interpretation, Enforcement and Dispute Resolution. So untuk sesiapa yang berminat boleh contact us dekat information bawah tu or go to our Facebook page for more information. That's all for me. Kami berharap untuk bersama anda lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih. Okay, thank you.